Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta asbab bukan sebab Allah mahu ajar kita bahawa untuk dapat faedah ataupun bahaya kita kena guna asbab. Bahaya, faedah tak datang dari asbab, dia datang dari Allah. Tapi Allah buat dia seumpama kita lihat datang dari benda, dari asbab, hanya untuk menguji kita. Jadi asbab ini digunakan oleh Allah untuk menguji kita. Untuk lapar kita hilang, makan. Untuk haus kita hilang, minum. Untuk kita dapat duit, kerja, dan sebagainya. Jadi kita diperintah menggunakan asbab ni, bukan sebab asbab ni boleh bagi faedah, atau kita diperintah untuk menjauhkan diri dari asbab yang nampak bahaya, bukan sebab dia boleh bagi bahaya, sebab untuk menguji kita. Jadi umumnya kita yang tak belajar, kita tak tahu kenapa kita gunakan asbab ni. Dari kecil tak diajar. Kita diajar gunakan asbab. Nak lapar hilang, makan nak. Makan kenyang-kenyang. Nak haus hilang, minum air. Nak sakit hilang, makan ubat. Nak kerja, nak duit, kerja. Itulah yang diajar oleh kedua bapa dia, dan dia pun diajar oleh kedua bapa dia, dan seterusnya. Semua orang tak diajar bahawa asbab ni digunakan kerana perintah Allah, bukan sebab dia boleh bagi faedah. Dia tak pernah diajar oleh siapa pun, ustaz ke, duduk majlis agama, dia tak pernah ajar ni. Dia orang kata kena guna asbab. Tapi sebab kenapa kita guna asbab tak diberitahu. Kita disuruh guna asbab ni oleh Allah. Allah suruh kita guna asbab sebab dia mahu menduga kita, sama ada kita percaya dengan sebab atau kita percaya pada Allah. Tentulah kalau kita tak tahu maksud asbab ni dicipta, kita akan ingat asbab lah. Yang mencipta asbab, yang mencipta kita semua di alam ni ialah Allah. Jadi perkara ni tak diajar. Dari kecil ni patut diajar. Ada dalam buku agama. Kita menggunakan asbab kerana perintah Allah. Dia tak boleh bagi faedah, dia tak boleh bagi bahaya. Yang bagi bahaya faedah Allah. Ada kan? Sebab itu semua tak tahu lah. Yazid ni yang bodoh ni menggunakan dari kecil lagi. Asbab sebab dapat, untuk dapat faedah, dan lari dari asbab sebab nak elak bahaya. Itu je. Jadi ini sepatutnya masuk dalam silibus pelajaran agama di sekolah rendah. Awal lagi.
Jadi mana ada buku agama semua tak mulakan belajar agama dengan ajar iman atau akidah. Akidah ni benda pertama nak dia belajar. Candy tak belajar akidah ni sampai jumpa saya. Sebelum ni tak ada. Belajar semayang, belajar baca Quran, akidah tak belajar. Jadi bila akidah tak belajar, iman tak belajar, jadi semayang. Tapi dalam hati tak betul. Akidah tak betul. Masih percaya faedah bahaya dari benda, dari asbab, bukan dari Allah. Jadi baik buruk dari Allah tu tak belajar. Faedah bahaya dari Allah tu tak belajar. Mudarat manfaat dari Allah tak belajar. Jadi Islam yang dibina bukan atas iman ni, dia bukan Islam. Dia bukan agama Islam yang luhur. Sebab asasnya bukan la ilaha illallah. Jadi kita mau belajar agama bermula dengan belajar akidah. Anak-anak dari kecil lagi, dari tadika, darjah 1, darjah 2, mula sekali belajar akidah. Jangan banyak-banyak suruh dia belajar. 1 tahun tu belajar akidah. Tapi tak ada. Seluruh dunia tak ada. Sejak dulu tak ada. Tapi dia orang kata mustahak akidah. Yang saya pernah dengar, oh mesti. Tapi tak tahu macam mana. Namun dari punya implementasi dia jauh dari apa yang mereka cakap. Mana mereka cakap dia tak faham. Jadi semua mereka belajar semayang, puasa, kemudian asas tak ada. Asas dia yang pun tak tahu apa asas. Asas ialah la ilaha illallah. Asas ialah la ilaha illallah. Kemudian baru ada Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah itulah agama. Asas dia mesti la ilaha illallah. Itu mau belajar. Kenapa kalau semua orang faham, kenapa tak belajar ni? Kecil-kecil ni. Darjah 1, darjah 2. Sampailah habis sekolah tak belajar. Jadi mak bapak tentulah tak ajar. Dia pun tak tahu. Dia pun tak belajar macam tu. Semua orang tak belajar. Tapi kalau kita lihat dalam Quran ni, mula Allah jumpa Nabi Musa. Allah turun dari Ars ke lembah Tua dekat Tursina. Dan Allah bagi tahu, aku adalah Tuhan kamu. Allah perkenal diri, aku adalah Tuhan kamu. Wahai Musa, Allah sebut nama dia. Aku adalah Tuhan kamu. Jadi ni Umar radhiyallahu anhu, dia baca ayat ni, dia kata betul, Tuhan ada. Tuhan ada sebab dia beritahu, aku Tuhan kamu. Dia memang masuk Islam. Ayat tu lah. Jadi untuk ajak Musa pergi ke situ, dia nampakkan lampu, api-api. Jadi Musa beritahu pada si dia, aku nampak api ada. Aku nak ke sana. Mudah-mudahan aku boleh dapat penyuluh
buat penyuluh lampu atau aku boleh dapat petunjuk dari situ. Kenapa dia cakap dia boleh dapat petunjuk? Sebab Allah sudah ilhamkan pada dia sebelum datang yang Allah nak jumpa dia. Tidak apa pula dapat penyuluh dan dapat petunjuk. Beza kan. Maksudnya Musa dah tahu dia nak jumpa Allah. Jadi dia sebenarnya bawa bini dia nak pergi cari tempat supaya dia dapat bertanam, bertani. Dia bukan nak dapat kerja dakwah. Tak ada terfikir dalam hati dia. Jadi dia pun pergi. Bila dia dekat tu Allah beritahu, akulah Tuhan kamu, wahai Musa. See? Allah pun perkenalkan diri dia. Tak ada terus order. Musa ni sangat dicintai oleh Allah. Panggil nama, wahai Musa, aku Tuhan kamu. Dahsyat suara Allah. Jadi di situ Allah tanya dia, apa dia ada di tangan kamu? Musa bilang, ni tongkat aku, banyak faedah untuk aku. Aku guna untuk ambil daun untuk aku punya kambing dan untuk aku sandar berian. Allah kata, wahai Musa, kamu campak tongkat ini. Musa pun campak. Allah tukar dari benda yang Musa AS nampak faedah kepada satu benda nampak bahaya. Musa mau lari. Allah beritahu, Nabi Allah tak ada takut bila wahyu turun dekat dia. Wahai Musa, kamu tangkap ular tu, nescaya aku akan kembalikan dia menjadi tongkat. Jadi Musa AS pegang kepala ular dan jadi tongkat. Allah mau ajar perkara pertama, bahawa tiada memberi faedah bahaya melainkan makhluk selain Allah tidak boleh bagi faedah. Tidak boleh bagi bahaya. Ular tu tak boleh bagi bahaya. Tongkat tu tak boleh bagi faedah. Kamu taat perintah aku, dalam semua keadaan kamu berjaya. Jangan tengok faedah dalam benda, jangan tengok bahaya. Tengok perintah aku. Walaupun kita kena jauhkan bahaya, tapi bila ada faedah, bila ada perintah untuk ambil bahaya, kita kena ambil. Keluar jalan Allah, nampak bahaya pada Sufyan dan Fendi. Keluar 4 bulan. Nampak apa? Bahaya. Tapi bila dia perintah Allah, kena ambil lah, kena keluar juga. Itu maksudnya. Semayang malam, nampak bahaya kan? Aku tidur, faedah. Kena bangun pula. Bahaya tak? Bahaya kan? Kenapa bangun juga? Sebab perintah Allah. Jadi ada kala Allah perintah buat, ada kala Allah perintah tinggal. Jadi begitulah dalam kisah ni menunjukkan perkara pertama kita kena belajar ialah iman. Iman tu basic ni. Wa khairi wa syarri minallah. Baik buruk dari Allah. Itu yang basic dia. La ilaha illallah tu. Tiada bagi faedah, tiada bagi bahaya melainkan Allah. Ini baru jumpa saya je, baru belajar. Dah tua bangka. Dah tua? Dah tua dah. Kan? Kecil dulu tak tahu. Mereka yang tak dengar ceramah saya ni, tak ada dia yang faham. Nak faham dari mana? Ada dengar? Ada? Ustaz Azrahi Idrus tu banyak ceramah dia buat.
Saya ingat tak ada ceramah dia bagi tahu macam ni. Dia banyak tanya jawab soalan dia. Jawab semua soalan yang luar biasa ni. Yang macam-macam punya soalan yang dia pun kena jawab. Dia tak fokus. Semua ramai datang. Tak adalah budak-budak. Apa hukum dakwah bukan Islam? Apa hukum puasa? Macam dia tanya dia. Yang dikenal oleh orang ulama tersohor dari Terengganu. Tengok dia punya dulu papan kain rentang. Ustaz Azhar Hidros, ulama tersohor, majlis agama. Orang semua bawa sejadah untuk dengar, ramai. Dia tak ada beri perhatian bab asas ni. Dia ingat orang depan tu semua dah betul dia punya akidah. Hanya cerita agama. Lepas tu dapat duit lah. Lepas tu boleh beli kereta mewah. Ustaz Adrai Idrus banyak kereta mewah. Tak adalah kita cemburu. Tapi mana dia dapat duit tu? Mana dia dapat duit beli kereta mewah tu? Mesti ceramah lah kan? Ada pula orang pakar mencari tempat mana dia berceramah. Dan dia dengan izin Allah, kerana logat dia pandai berjenaka, orang ketawa, ramai lah orang datang. Tapi benda asas tu, baik buruk dari Allah tu, makhluk tak boleh bagi faedah, tak boleh bagi bahaya. Bagi bahaya faedah Allah tak dia ajar. Sikit pun tak dia ajar. Jadi semua belajar agama, perasan ada agama. Tapi kalau agama asasnya bukan iman, dia bukan agama. Satu orang semayang dengan iman kepada benda, semayang dia tak bagus. Dia mesti tak ingat Allah. Semayang ni kena ingat Allah. Macam mana nak ingat Allah? Kenal Allah pun tak. Kita nak kenal Allah ni kena akidah. Orang-orang zikir kan, kami kenal Allah. Dia mana belajar akidah? La ilaha illallah, la ilaha, itu aja tak ada boleh buat akidah betul. Sebab wirid dia je, apa yang dia wirid tu tak faham. Kalau faham pun tak ingat. Lama-lama wirid teringat lain. Sebab bukan cara dia untuk dapat kalimah tu berada dalam hati kita, bukan di wirid. Macam zikir, dia orang tu perasan aja kenal Allah. Kita kenal Allah, kita tahu bahawa Allah bagi faedah, Allah bagi bahaya. Selain Allah tak bagi faedah, selain Allah tak bagi bahaya. Itu pertama sekali. Sebab itu yang Allah ajar Musa. Cukuplah cerita tu nak bagi kita faham apa benda nak diajar pada anak-anak kita. Dan bukan anak kita, siapa sajalah. Mula sekali akidah. Bukan sifat 20. Ada satu mufti Johor dulu zaman, siapa tak tahu sifat 20 neraka. Bukan macam tu. Tahu je tak boleh masuk syurga. Tahu je tak boleh, percaya. Sekarang banyak yang tak faham antara tahu dan percaya. Tahu je tak boleh. Tahu sifat 20, bukan tahu. Percaya. Macam mana nak dapat percaya? Bukan baca, bukan belajar baca. Kalau satu orang belajar pun, faedah bahaya dari Allah, selain Allah tak boleh bagi faedah, selain Allah tak boleh jadi akidah betul. Dia kena dakwahkan kalimah tu kepada manusia macam Nabi dakwah. Faedah bahaya dari Allah, bukan dari makhluk.
Allah hilangkan lapar, bukan makanan. Air tak hilangkan haus. Hilang haus Allah. Allah jadikan langit, matahari, bulan, tukar siang pada malam, malam pada siang. Tiada yang boleh tukarkan malam siang melainkan Allah. Ini akidah. Ini mau dicakap, didakwahkan kepada mereka yang tak mengucap kalimah, dan ingatkan kepada orang yang dah ucap kalimah. Jadi Allah ialah Tuhan yang boleh buat apa saja. Dengan perkataan jadi, jadilah. Tak ada selain Allah boleh macam tu. Selain Allah jadi, boleh jadi tak ada. Semua orang nak buat apa-apa macam-macam benda kena ada. Nak buat masak asam pedas pun inilah itulah inilah. Allah mana ada. Kalau dia nak adakan untuk kita lah asam pedas di syurga, ada. Jadi burung tu perus panggang, mana ada nak masak. Sebab itu Allah boleh buat apa saja. Syurga macam mana pun dia boleh buat. Ada selain Allah boleh buat tu. Siapa boleh buat malam? Pendi, Sufian, siapa boleh buat malam? Allah. Tahu dia. Siapa boleh buat siang? Allah. Siapa boleh tukarkan dia? Malam tadi, sekejap siang. Pas siang malam. Siapa boleh buat tu? Allah. Tahu semua tahu. Allah. Sufian apa? Allah. Allah. Tapi kalau dia sebut Allah betul pun dia tak ada dalam hati dia. Itu semua loyar buruk. Nah, siapa bagi kau makan? Allah. Tu. Siapa bagi kau anak? Allah. Siapa bagi kau bini? Allah. Itu semua. Siapa bagi kau janggut? Semua kan. Satu tahu. Itu tahu tu. Percaya bila dalam hati. Percaya bila dia masuk dalam kita punya hati. Dalam hati itu namanya percaya lah. Hati, percaya dan apa kita fikir. Dan apa kita percaya pengaruh apa kita buat. Itu sebab asas agama ialah iman. Asas agama ni. Agama tu Muhammad Rasulullah. Perkara pertama pula Muhammad Rasulullah ialah kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dan semayang. Pertama Muhammad Rasul. Ini ada orang tahu? Ada orang tahu tak? Tak ada. Ada orang ajar tak? Tak ada. Tak ada. Perkara pertama Muhammad Rasulullah buat kerja ta'muru Nabi ma'ruf wa tanha 'anil munkar dan semayang. Sebab itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau Musa Rasulullah, Isa Rasulullah semua mula-mula ikut dia, mana kita buat kerja yang dia buat. Yang kedua semayang. Ini tak ada, lain semua tak boleh. Ini dua tak ada, lain-lain semua tak betul. Ada orang faham seluruh dunia, orang Islam dari dulu faham ni, ada. Padahal dalam Quran ada, ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ma asabak inna zalika min azmil umur. Dalam surah ada, surah Luqman. Tapi Allah tak bagi faham. Surah tu baru datang ke? Dari zaman Nabi dulu turun. Tapi orang Islam tak faham. Ini berapa ramai orang Islam tak semayang, tak buat kerja, tak muru Nabi ma'ruf wa tanha 'anil munkar, puasa je dengan zakat, zakat fitrah. Sebab apa? Dia orang tak tahu. Sebab apa tak tahu? Tak ada siapa yang tahu nak ajar. Ajar guru tak ada. Guru faham Quran ni
bukan tajwid, faham isi Quran. Tak ada kat dunia ni. Seluruh umat Islam tak faham. Walau ada dalam Quran. Wa man asanu qawlan mimman da'a ila Allah. See? Baru datang wa amila soleh. Maknanya asas agama tu iman. Iman tu dapat dengan kerja mengajak manusia kepada Allah. Itu maksudnya. Itu ayat tu, tafsirnya. Wa man asanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila soleh. Wa amila soleh tu agama. Amalan, amal soleh, amal Muhammad SAW. Amal yang dibuat dengan cara Nabi, dengan niat nak syukur ke Allah. Itu amal soleh. Asasnya iman. Iman dapat dengan mengajak manusia kerja. Semayang dan dakwah. Semayang tu amal soleh. Semua amal-amal soleh, yang pertama semayang lah. Asasnya iman. Iman tu kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Sebab itulah benda ni yang pertama manusia kena buat, tapi tak faham. Dia hanya semayang aja kata. Tak jadilah. Semayang bukan asas, dia amal. Semayang tu bukan asas, dia amal. Maksudnya ibadah. Jadi kamu kalau semayang tak khusyuk, maknanya ibadah kamu tak betul. Ada? Semayang tak khusyuk. Semayang ni Allah mahu bukan ikhlas saja, khusyuk. Maknanya semayang ni amal yang soleh, yang cantik. Cantik dan murni, indah. Itu yang Allah mahu. Supaya yang lain macam murni juga. Sufyan sampai sekarang tak dapat lagi semayang khusyuk. Umur dah 47 tahun 10 tahun lagi boleh dapat salat khusyuk. Kalau dengan gaya perjalanan sekarang, tak tahulah bila nak dapat iman tu. Untuk dapat diberi khusyuk ni, iaitu mempunyai itisab dan ihsan dalam semayang, kena iman ratus juta. Ratus juta, bilion lah. Ribu tak, ratus juta. 100 juta? Ribu juta. Kena ribu juta. Bilion. Kamu iman baru 64. 65. 15,000. Boleh tak dapat lagi. Tapi boleh dapat kalau hati tu kosong daripada segala cinta. Cinta dunia, cinta dunia banyak. Cinta isi, cinta anak, cinta kerja, cinta duit, cinta ni, cinta nama. Hilang semua. Jadi kalimah yang kita cakap hari-hari tu, dia masuk. Ini tak ada ruang nak masuk. Macam mana dah masuk? Dalam ada banyak cinta dunia, boleh masuk tu? Kita ingat kita boleh dapat cinta Allah dengan banyak cinta dunia dalam. Tak boleh. Either one. One or zero. Cinta Allah atau cinta selain Allah. Ada cinta selain Allah, cinta Allah tak masuk. Allah ada cinta pada Allah, cinta selain Allah tak masuk. Baru kita dapat solat
untuk sukakan Allah. Baru kita boleh makan kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Baru kita boleh minum kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Baru kita boleh kerja kerana perintah Allah untuk. Baru kita boleh gunakan asbab ni kerana perintah Allah. Tidak, tak boleh. Macam kau iman sekarang 64 baru je semalam. Tak dapat. Sekarang dah mulalah kerana perintah Allah untuk sekarang, tapi sebut kat mulut je lah. Jadi Allah jadikan asbab ni untuk kita guna dia. Jadi bila kita guna asbab, niat kita untuk sukakan Allah kerana perintah Allah. Lepas tu baru agama Muhammad Rasulullah, cara Muhammad SAW kena buat. Makan tu cara Nabi, minum tu cara Nabi, kerja cara Nabi. Tapi asasnya kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Tapi bila tak ada asas, niat dia tak ada. Iman tak ada, niat tak ada. Walau buat cara Nabi sekali-sekala lah. Macam dalam tabligh, belajar cara Nabi, belajar akidah tak ada. Semua hampas. Amalan tu hampas. Jadi macam debu, terbang. Dan bila akhirat disangka beramal baik, rupanya tak ada. Amal semua jadi debu, masuk neraka. Sufyan ada faham macam ni dulu. Banyak lagi kau tak faham. Ini simple dia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha ni asas dia. Muhammad Rasulullah tu agama. Agama tak jadi betul kalau la ilaha illallah tak, asas tak betul. Bila asas betul, baru jadi amal soleh. Amal nombor 1 betul kalau kamu punya asas betul. Semayang. Ini semayang tak betul, makna asas tak betul lagi. Kalau semayang kau tak betul, asas kau tak betul. Berapa lama asas kau tak betul? Berapa lama? 40 tahun tak betul asas. Sebab tak belajar dan tak buat amal yang mana menyebabkan asas tu kukuh, iaitu amal ta'muru nabi ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Semayang tu Muhammad Rasulullah. Benda ni saya ulang-ulang cakap dalam berbagai bentuk. Dia tak boleh lari daripada konsep macam ni. Tak ada satu ustaz atau tuan guru atau mana-mana orang di dunia ni sebelum saya faham ni. Tak ada. Tak ada orang yang faham macam ni. Sebab itu tak ada orang tahu. Dan tak ada orang buat. Selamanya rupa Islam aja. Mana Allah nak bantu kita dengan rupa Islam? Nah, jadi hari ini kalau di dunia ini ada seorang aja yang amal diterima dengan izin Allah saya. Jadi doa saya Allah terima. Cukuplah. 1.8 bilion orang Islam Allah tak terima, tapi satu diterima, semua orang Islam kira dapat faedah lah. Hari ni nak aniaya orang Islam tak boleh dah. Sejak Allah terima saya dan ni, sekarang ni semua yang nak menganiaya orang Islam akan dianiaya oleh Allah. Kau tengok Israel, dia nak lawan Palestin kan, susah. Dah tak boleh dah. dia dah tak boleh. Dia dah takut dah sekarang. Allah kalau nak kalahkan Israel tu kan susah. Allah campak dia takut dah habis. Dia tak bermaya dan nak buat kerja. Dia ada mesin, dia ada itu semua, tak payah. Di Badar tu letak takut dah habis. Dia nampakkan nampakkan banyak je dah takut dah. Hilang semua. Kekuatan nak perang dah tak ada. Kan susah sangat. Allah bagi COVID je, semua takut. Bukannya Allah bukan
gempa mesti gempakan dunia ni bau makna tak payah. Allah suruh Nabi baling basir aja. Zoom, semua tak nampak. Allah Maha kuat, dia Maha besar. Tapi tak minat nak kenal Allah. Tak minat nak kenal Allah ni, tak minat belajar akidah. Tak minat nak masukkan kalimah ni yang la ilaha illallah dalam hati. Nak masukkanlah, kita kena dakwah kalimah ni. Buat kerja mengajak manusia mengucap kalimah ni dan mengingatkan manusia yang dah mengucap akan kalimah ni. Bila asas ada, dunia dah cinta selain Allah keluar, asas masa, baru agama jadi betul. Bila iman dan agama betul, itu baru namanya syurga. Selalu Allah beritahu yang have the true faith in Allah and who do good works. Amal saleh lah. Tak ada lain-lain sebutnya. Iman, amal saleh. True faith, good work. Jadi benda yang paling basic, paling semua orang kena tahu. Ini yang saya cakap ni bukan benda yang bukan basic, very basic. Tak tahu juga. Benda yang sangat basic, tak tahu. Apa Islam ni? Buku tebal-tebal, hanya macam kedai bawa buku. Kau main lagi, library rumah ustaz tu, penuh kitab. Cuma kedai je, ustaz tu kedai berkitab. Ustaz tu kasih taling tu, penuh, banyak bilik tu. Semua tu kitab, dia kedai. Saya cakap kedai apa? Mau nasihat yang jelas salah tu dia ikut. Itu mana kedai lah tu. Kitab tak beri faedah pada dia orang tu. Sebab dia orang kedai, bukannya manusia. Jadi tunjuk ke orang dia bukan kedai, ulama. Tunjuk ke orang yang bodoh, anggaplah dia ulama. Kau main banyak kitab dia. Ulama bukan dikenal dengan banyak kitab. Kitab orang pula tu. Kalau dia tulis banyak kitab pun mesti tak betul ni. Ada? Okey.